Okay, hari ni kita teruskan kita punya pembelajaran. Sebelum saya ajar buku aktiviti jilid 2 muka surat 43, saya akan ajar apa itu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ni bukan je jodoh kamu, tapi adalah sebuah satu aspek ataupun elemen dalam tata bahasa penjodoh bilangan. Tapi sebelum tu, apa itu penjodoh bilangan? Kita tengok dekat skrin. Okay, dia macam biasalah peraturan, kamu pun faham. Okey, apa itu penjodoh bilangan? Okey, penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Saya tahu kamu memang tak faham. Tapi tak apa, saya bagi contoh sekejap lagi. Apa itu penjodoh bilangan? Okey, kita akan belajar 6 jenis penjodoh bilangan untuk hari ini. Yang pertama, kita akan belajar botol, utas, biji, batang, berkas dan juga ketul. Ada 6 jenis penjodoh bilangan yang saya akan ajar hari ini. Okey, kita tengok pada penjodoh bilangan yang pertama, ketul. Okey, ketul ni biasanya kita guna di benda yang berketul-ketul dan padu seperti daging, batu, arang, ais dan sebagainya. Ingat, kita guna untuk benda yang berketul-ketul dan padu. Okey. Mestilah padu. Maksudnya dia solid. Dia solid tau. Padu tu dia solid. Okey. Yang kedua, contoh ayat untuk ketul. Saya bagi contoh ayat yang pertama. Azman mengambil seketul batu lalu melemparkannya ke arah tasik. Nampak? Batu, dia ambil batu seketul. Nampak tak? Seketul. Se ni menunjukkan bilangan. Kalau se ni ada berapa? Siapa tahu? Satu. Ya, se itu membawa maksud satu. Kalau dua se ke? Ya, seketul. Dua ketul batu. Ya, kalau 2 biji batu maksudnya kalau 2 ketul batu lah. Bukannya 2 seketul batu. Okey. Yang kedua, Emily mengeluarkan 3 ketul ais daripada cawannya. Ya, Waalaikumsalam Izzah. Emily mengeluarkan 3 ketul ais daripada cawannya. Dia mesti ada bilangan dia, nampak? Bilangan, ini adalah penjodoh bilangan. Okey. Nombor 3, Bu Salmah mencampakkan beberapa ketul arang ke dalam bara api. Mana satu bilangan dia? Beberapa. Ketul, arang. Berapi. Bara api? Ketul. Bilangan dia adalah beberapa. Maksudnya dia tak yakin ataupun dia tak confirm ada berapa ketul. Jadi digunakan beberapa. Tapi ini merujuk kepada bilangan. Okey. Jadi penjodoh bilangan dekat sini ada ketul. Okey. Penjodoh bilang seterusnya. Chua telah makan 2 ketul ayam goreng. Bilangan dia dekat sini adalah 2. Penjodoh bilangan dia adalah ketul. Okey. Ayam goreng ni padu, jadi kita boleh guna perkataan ketul. Ayat seterusnya ataupun penjodoh bilangan seterusnya adalah berkas. Saya yakin kamu mesti akan salah faham. Berkas tu yang bekas isi air ke? Jawapannya tidak. Berkas ini merujuk kepada benda yang diikat bersama-sama atau sekumpul seperti, mana saya punya mouse? Hilang dah. Seperti kayu api, rotan, lidi, buluh dan sebagainya. Nampak tak? Dia ikat bersama-sama. Ada tali, nampak dia ikat. Ini pun sama. Pencokil gigi diikat bersama-sama. Mesti ada benda yang diikat. Berkas. Bukannya bekas minum air. Tapi ini adalah berkas. Ada huruf R.
Tengok contoh ayat dia. Okey, contoh ayat dia. Ayat yang pertama, Kavita membeli 3 berkas buluh di kedai Pak Mat. Apa yang Kavita nak buat tu? Kavita membeli 3 berkas buluh. Maksudnya 3 ikat buluh lah. Mungkin Kavita nak buat lemang ataupun Kavita nak buat pelita. Okey. Yang kedua, Daniel telah berjaya mengumpulkan 2 berkas kayu api dari hutan. Daniel ni pergi kutip 2 berkas kayu api. Dia kutip kayu api, lepas tu dia ikat. Nampak tak? Berkas itu maksudnya dia ikat. Yang ketiga, Maryam memberikan beberapa berkas ledi kepada nenek untuk dijadikan penyapu. Maryam bagi beberapa berkas ledi. Maksudnya Maryam pun tak pasti ada berapa yang dia bawa. Jadi dia main bagi aja. Okey. Penjodoh bilangan yang ketiga adalah batang. Benda yang panjang seperti lidi, pensel dan krayon. Benda tu mesti panjang. Tak semestinya bulat. Dia mesti, dia syarat utama adalah panjang. Okey, contoh ayat yang pertama. Jungkook membeli sebatang mop di pasar raya. Sebatang mop. Nampak? Ini merujuk kepada satu batang. Damien mengasah 2 batang pensel dengan kemas. Batang pensel. Pensel kan panjang. Jadi kita boleh guna penjodoh bilangan batang. Yang ketiga, apa nama dia lain pelik-pelik lah. ni? Nama dia lain lah. Damien lah. Ya ke? Okey. Saya pun tak tahu nak sebut macam mana. Okey, Pak Jimin meminjam 3 batang krayon daripada rakannya. Ni nama apa ni Pak Jimin ni? Saya pun tak tahu. Tahu. Ibu bagi nama pelik-pelik lah. Tak tahu, saya pun pinjam kawan saya punya slide ni. Apa? Okey, Pak Jimin meminjam 3 batang krayon daripada rakannya. Nampak tak? 3 batang krayon. Krayon pun kita guna penjodoh bilangan batang. Dan penjodoh bilangan yang keempat adalah botol. Botol tak semestinya botol, tapi kita tengok apa itu botol. Benda yang diisi dalam botol. Okey, kita tengok. Yang pertama, contoh ayat yang pertama. Lisa membawa sebotol air ke sekolah. Sebotol air. Itu biasa. Kamu hari-hari bawa sampai tumpah-tumpah ke lantai kan? Lepas tu kan dia berebut nak isi dekat mesin air. Yang kedua, Jenny membeli 3 botol air minuman di kantin. Okey. Yang keempat, Rose memasukkan beberapa botol minyak masak ke dalam tong gitar semula. Okey, yang kelima, biji. Cikgu, saya macam dah perasan je apa nama yang cikgu boleh letak tadi. Nama apa? Saya pun tak tahu. Tadi nama Blackpink. nama Blackpink. Saya tak tahu. Saya tak kenal kuliah-kuliah ni. Ni orang bagi slide kat saya buat je. Okey. Biji. Biji ni biasa kita gunakan untuk buah, sayur-sayuran dan benda yang kecil seperti gelas dan cawan. Ni kamu jangan keliru. Biji kita guna untuk buah, sayur-sayuran atau benda yang kecil seperti gelas dan cawan. Contoh ayat yang pertama. Jisoo menyemai 20 biji benih sayur sawi di belakang rumahnya. Biji benih 20. Banyaknya dia semai. Zubaidah menyimpan 3 biji guli ke dalam saku seluarnya. Saku tu apa? Siapa tahu? Beg duit. Beg duit. Apa tu saku? Beg duit. Bukan. Duit tabung. Saku tu poket seluar. Sebab tu dia kata saku tu saku seluarnya. Dalam bahasa Melayu kita panggil saku, bukan poket. Okey. Pak Jabir mencuci beberapa biji cawan kotor di dapur. Okey.
Penjodoh bilangan yang keenam adalah utas. Okay, benda yang panjang dan berangkai seperti rantai, benang, tali, jam tangan dan sebagainya. Ayat yang pertama, Suraya memakai seutas rantai di lehernya. Contoh yang seterusnya, Ahmad memiliki 4 utas jam tangan. 4 utas jam tangan di rumahnya. Ibu Sunarti mengumpulkan beberapa utas benang yang bertaburan di lantai. Okey, siap kita punya penerangan untuk penjodoh bilangan. Ada berapa penjodoh bilangan hari ini? 6. Ada 6 penjodoh bilangan yang kamu belajar hari ini. Okey. Kita tengok tadi. Yang pertama tadi botol, kedua utas, ketiga biji, keempat batang, kelima berkas dan yang keenam adalah ketul. Okey, jadi mari kita lihat buku aktiviti muka surat 43. Buku surat berapa, cikgu? 43. Dah buka, cikgu. Okey, dalam buku aktiviti muka surat 43, arahan dia adalah kenal pasti penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang diberikan. Kemudian bina ayat. Disuruh kita kenal pasti penjodoh bilangan. Kat mana penjodoh bilangan tu? Siapa tahu? Dekat atas meja. Atas meja. Atas meja Atas meja itu adalah objek penjodoh bilangan yang terpilih. Ini penjodoh bilangan dia. Okey. Ada botol, utas, biji, batang, berkas, ketul. Semua saya dah terangkan dah tadi. Sepatutnya dah boleh bina ayat. Tapi sebelum kita bina ayat, kita kena tahu apa situasi dia dulu. Okey. Siapa nak baca? Saya juga semua. Ya, dah mati. Okey, Saya Sofia. cikgu aja. Mama cikgu. Fedina baca sampai habis. Kawan-kawan. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menunjukkan cara membuat lilin. Ini contoh beberapa penjodoh bilangan lilin. Penjodoh bilangan ke? Beberapa apa? Batang. Aliza kata batang. Betul ke? Batang. Cuba sambung-kabung-kabungkan. Ini beberapa. Betul. Batang lilin yang telah siap. Saya membawa. Okey, terima kasih. Okey, lilin kalau dia tak tunjuk pun keadaan lilin tu macam mana. Dia tak cakap pun. Jadi kita boleh gunakan perkataan ataupun penjodoh bilangan batang. Batang lilin bukan berkas. Berkas tu kalau dia ikat kita boleh guna berkas. Okey. Ayat yang pertama. Siapa nak cuba buat ayat yang pertama? Ada. Jadi batang ni kita dah tak boleh pakai lagi lah. Ada sebotol minyak masak. Okey, ada sebotol minyak masak. Okey, ada cadangan lain nak cantikkan lagi ayat untuk Annabelle tu, bantu Annabelle. Ada sesiapa nak tolong? Okey, apa dia Eliza? Cikgu, kita kena juga guna batang sebab ada 6 ayat. Ya ke? Tengok dia punya buku. Oh, okey, tak apa. Kita guna juga batang. Okey, ayat yang pertama tadi Annabelle kata dia nak guna botol untuk minyak masak. Jadi macam mana kita nak betulkan ayat Annabelle? Okey, Akilah Fazana, silakan. Di atas meja terdapat
Sebotol minyak masak. Okey, di atas Cikgu meja. saya. Okey, terima kasih. Okey, Izzah teruskan. Kita menggunakan sebotol minyak masak untuk membuat lilin. Sebotol minyak masak untuk membuat lilin. Okey, ada lagi? Okey, Elisa silakan. Terdapat sebotol minyak masak di atas meja. Terdapat sebotol minyak masak di atas meja. Ada lagi cadangan? Tak ada. Tak Habis. ada, cikgu. Okey, kalau kamu tengok dekat atas, dia sebenarnya nak menunjukkan cara-cara untuk membuat lilin. Jadi, dia mestilah gunakan ayat yang menunjukkan dia nak buat lilin. Jadi dekat sini kita gunakan saya menggunakan sebotol apa? Minyak masak. Minyak masak. Okey. Senang je, pendek je ayat saya. Kalau nak panjang lagi boleh juga. Cikgu saya siap. Okey, tak apa, bagus. Kalau panjang-panjang nanti kan tak sempat nak main kuis nangis. Nanti dah Cikgu saya siap. Cikgu saya kira cikgu berapa busy Sardivi? ada berapa? dah siap. 12. Alah, ada 6 je. Yeay. 15 kan selalu, so 15 je lah. Daripada 20 selalu. Kalau boleh 30. Okey, ayat yang kedua. Ayat yang kedua boleh pilih mana-mana pun jodoh bilangan. Cuba buat satu ayat. Okey, saya bagi utas. Buat ayat untuk utas. Saya menggunakan seutas benang. Seutas benang. Okey, saya menggunakan seutas benang. Okey, terima kasih. Eliza, silakan. Saya juga akan menggunakan seutas benang. Saya juga akan menggunakan seutas benang. Okey, Annabelle, silakan. Saya ada seutas benang untuk mengikat lidi. Okey, saya ada seutas benang untuk mengikat lidi. Okey, terima kasih. Dari Lee, silakan. Saya juga akan menggunakan seutas seutas benang untuk membuat lidi. Buat lidi. Buat apa? Cikgu. Buat. Saya lupa cikgu. Okey, Farah Sofia, silakan. Saya akan menggunakan seutas benang. Saya akan menggunakan seutas benang. Okey. Ambillah sini. Saya juga akan menggunakan seutas benang. Okey. Silakan Sofia Edina. Jawapan saya sama macam Abila. Okey, sekarang giliran Jadrina. Silakan Jadrina. Saya juga akan menggunakan seutas benang. Okey, dalam banyak-banyak jawapan, saya rasa jawapan Jadrina dan Annabelle tadi betul. Jadrina dan Eliza tadi betul. Jadi, saya juga akan menggunakan seutas benang. Noktah. Tak payah panjang-panjang. Nanti tak muat. Cikgu, saya siap. Okey, bagus. Cuba fikir-fikirkan ayat yang ketiga saya bagi. Guna penjodoh bilangan biji. Cikgu siap.
Cikgu saya. Selepas itu. Tak siap cikgu. Okey. Cikgu, nanti saya nak cikgu. Apa dia biji tu? Silakan. Begitu juga saya menggunakan dua biji gelas. Okey, terima kasih. Ada nak betul lah tapi sikit lagi. Sikit. Sikit lagi. Okey, Eliza silakan. Saya juga akan menggunakan 2 biji gelas untuk membuat lilin. Okey, 2 biji gelas untuk membuat lilin. Ada lagi? Nak betulkan? Dah nak betul lah sikit lagi. Cikgu saya. Silakan Farah Sofia. Saya perlu 2 biji gelas untuk membuat lilin. Cikgu saya, cikgu. Okey, yang belakang tu sikit lagi. Apa dia Sofia Cikgu Edina? saya. Selepas itu, saya akan menggunakan 2 gelas biji. 2 gelas biji. Okey, terima kasih. Ada lagi nak betulkan? Okey, Annabelle silakan. Saya juga ada 2 biji gelas untuk membuat lidi. Cikgu, Okey, salah terima dah. kasih. Apa dia Sofia Edina? Salah yang 2 gelas biji. Okey, tak apa. Okey. Kalau kamu tengok, biji tadi ni kita nak guna untuk apa? Batu ke gelas? Gelas. Gelas. Kita nak guna biji ni untuk gelas. Kamu agak-agak gelas ni kita nak guna untuk apa? Guna untuk lilin. Untuk letak lilin? batu. Untuk minyak. Untuk minyak? Untuk batu. Sebenarnya gelas tu kita gunakan untuk dijadikan sebagai acuan. Tahu acuan? Tahu. Tak tahu. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai mole. Acuan. Tahu? Jadi gelas Tahu. tu kita gunakan untuk dijadikan acuan untuk buat lilin. Jadi ayat dia macam ni. Saya menggunakan 2 biji gelas untuk dijadikan acuan lilin. Nokta. Panjang sikit lah ayat saya. Cikgu, saya siap. Cikgu, saya dah siap. Okey, ayat seterusnya kita guna penjodoh bilangan batang. Senang dah nampak dah apa tu batang kat situ. Okay, cuba guna bina ayat dengan penjodoh bilangan batang dan juga krayon. Cikgu saya. Silakan, siapa tu? Farah Sofia. Saya memerlukan beberapa batang nak guna untuk lidi ke krayon. Dia kata tadi krayon. Krayon. Saya perlu beberapa batang krayon. Memerlukan beberapa batang krayon. Okey, ada lagi. Sikit lagi nak betul lah tu. Kemaskan sikit ayat kamu. Ada cadangan? Tak ada? Pagi ngantuk lagi. Ada sekejap lagi. Okey, silakan. Ni sekolah dah nak buka ni. Yang ngantuk-ngantuk. Okay, Eliza silakan.
Tak, saya tak tahu lagi. Apalah awak cakap tadi, awak sudah. Okey. Kita guna penjodoh bilangan gelas dan juga penjodoh bilangan batang untuk krayon. Krayon ni sifat dia apa? Siapa tahu? Apa tugas krayon? Panjang. Panjang. Tak, Okey. Panjang. Biasa kita guna krayon untuk apa? saya. Okey. Okey, apa dia Eliza? Untuk bagi warna. Ya, gila kita gunakan krayon untuk mewarna. Jadi krayon ni juga kita boleh gunakan untuk membuat warna kepada lilin. Sebab krayon pun diperbuat daripada lilin. Jadi ayat dia dekat sini adalah saya juga akan menggunakan seterusnya kot. Seterusnya saya akan menggunakan beberapa batang krayon untuk dijadikan bahan pewarna. Panjang sikit tapi ayat lengkap. Cikgu buat menggunkan. Menggunkan. Okey, sekarang dah betul. Yang seterusnya tu ada 2E. 2E. Okey, sekarang saya padam satu. Cikgu dah siap. Saya memang dah lama siap. Orang pertama siap dari saya lah. Sebab cikgu taib. Kalau cikgu tulis, lama. Aliza siap. Cikgu belum siap, Aliza baru siap. Siap. Cikgu. Okey. Siap, cikgu. Evangeline, selamat pagi. Kenapa baru masuk Evangeline? Dah 30 minit dah kita Dah kelas. siap cikgu. Dah siap, cikgu. Tak siap. Okey, ayat yang kelima kita nak guna penjodoh bilangan untuk berkas. Berkas untuk alat ataupun peralatan lady. Cuba guna ayat berkas. Selepas itu saya akan menggunakan Seberkas lilin. seberkas lidi. Seberkas lidi. Okey. Ada lagi cadangan lain? Mana lilin tak ada pun. Ada cadangan? Saya ada cadangan untuk batu je. Batu je. Berkas lady tak ada? Tak ada. Habis idea dah. Sekejap. Saya belum. Sebab batu tu terlalu senang lah. Batu terlalu senang. Habis berkas apa nak buat? Buat batu dulu Wesley tak? Okey, buat batu dulu ketul. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, buat ke ketul? Saya memerlukan beberapa ketul batu Untuk menjadikan lilin. untuk menjadikan lilin. Okey, kamu pernah tak pergi dekat mana? Tepi pantai ke, dekat Langkawi ke kan? Nanti diorang akan jual lilin. Dalam tu ada hiasan-hiasan. Ada batu, ada cekerang, ada ketam. Tak. Pernah tak? Nampak.
Boleh bagi tanda silakan. Okey. Pernah tak tengok orang buatkan lilin tu dalam tu ada hiasan? Okey, Saya tak jadi pernah kita pergi boleh semua, gunakan saya tak alasan pernah batu tengok ni. semua saya tak. Kita boleh gunakan alasan batu ni untuk dijadikan sebagai hiasan. Okey, saya akan menyediakan beberapa ketul batu untuk Menjadikan dijadikan sebagai Cikgu tulis nombor yang salah. apa? Tak ada masalah apa, boleh. saya bertulis nombor yang salah. Ini yang paling susah apa ni? Berkas lidi. Cikgu dah siap. Okey. Yang keenam, berkas ledi. Cubalah bagi satu cadangan. Macam mana kita nak gunakan untuk berkas ledi tu? Siap cikgu. Siap, cikgu. Okey. Yang Siap. keenam, berkas ledi. Macam mana tu berkas ledi tu? Saya akan menyediakan seberkas ledi untuk Membuat lilin. Untuk membuat lilin. okey, boleh juga untuk membuat lilin. Okey, kita betulkan ayat kat sini. Saya akan menyediakan seberkas ledi nokta. Nokta mesti ada. Saya kalau tengok kerja kamu kadang nokta tak ada. Koma hilang. Cikgu Jangan nak nak cepat mengata. je. Nanti saya tengok kerja kamu hari-hari saya tengok. Cikgu nak mengata saya. Saya tak cakap nama pun. Dah cikgu. Okey. Dah boleh tidur lah. Dah siap, cikgu. Kalau nak Kuis kuis cikgu, cikgu. jangan lupa cikgu. Saya ada janji ke? Ada. Tak ada tapi setiap hari kan mesti ada kuis. Cikgu Ya ke? dah janji. Siap, cikgu. Habis nanti dah balik sekolah dah tak ada kuis Saya dah. siap, cikgu. Tapi boleh beli. Boleh Boleh Selasa pergi setiap hari bilik Selasa room. kita ada kuis dekat bilik room. Siapa cakap? Cikgu kata setiap hari Selasa kita pergi bilik room. Waktu Kita VN. tengok keadaan macam mana. Kalau sekolah benarkan kamu masuk pergi bilik room baru boleh pergi. Kalau tak ada duduk je dalam kelas panas-panas tu kan. Tapi ada dua. Kalau macam tu cikgu bawa letak ke dari atas tu. Itulah cikgu kasih. Okey. Dah siap Sarin? Annabelle? Dah. Dah. Dah siap cikgu. Sekejap. Saya nampak ada orang tengah tulis lagi. Tak apa kita bagi peluang. Tiba-tiba pukul 9 dah habis kelas. Mana ada? 46. Cikgu selalu habiskan waktu Ini. Habis waktu pukul habis waktu 9.40. rehat.
Cikgu salah habis waktu rehat. Boleh buka lah quizzes ni. Macam gosak je. Banyak lah cikgu. Buka quiz lain. Sebenarnya boleh. Okey. Harap Sebabkan hari tu susah. kamu dah buat penjodoh bilangan. Tapi kali ni kita buat lagi sekali penjodoh bilangan. Sebab hari tu belum belajar kan. Hari ni saya dah ajar. Jadi sepatutnya boleh dapat banyak betul. Okey. Ada lagi? Para Sophia belum masuk ni. Saya belum masuk. Internet slow. Ya ke? Cepat internet. Kita tunggu sekejap Ada lagi? Tak ada? Okey. Kalau tak ada saya mulakan. Penjodoh bilangan untuk gambar di atas. Apa dia? Okey, penjodoh bilangan di atas kita biasa gunakan keping. Sebab ini adalah biskut. Jadi biskut kita guna penjodoh bilangan keping. Okey, yang kedua. Cawan, kita dah jawab dah tadi cawan. Okey, untuk penjodoh bilangan ini kita akan gunakan biji cawan. Kita dah jawab soalan tadi. Beberapa ataupun 2 biji cawan untuk dijadikan sebagai acuan. Yang ketiga. Pembaris. Apa penjodoh bilangan untuk pembaris? Ada biji, ada bilah, ada batang. Batang. Okey, jawapan dia adalah
Batang. Pembaris kita guna batang sebab dia panjang. Bilah ni kita guna untuk senjata yang tajam. Contohnya pisau, gunting, parang. Okey, nombor 4. Penjodoh bilangan, apa dia? Senang je ni dia bagi gambar tu. Kalau tak ada gambar susah sikit. Okey, kita gunakan penjodoh bilangan untuk botol. Itu kan gambar botol. Jadi kita guna penjodoh bilangan botol. Okey, nombor 5. Senang je ni untuk daun. Keping, helai ataupun biji. Saya rasa biji mustahil lah kita nak guna biji daun. Jadi ada dua jawapan yang hampir dekat, sama ada keping ataupun helai. Okey. Kita gunakan helai untuk daun. Okey, yang keenam. Cikgu, gila tu apa gila? Bila tu untuk benda tajam. Okey. Bilah tu kita guna untuk benda-benda yang tajam. Okey, soalan seterusnya yang ketujuh. Adik mengambil seapa kertas untuk melukis? Cikgu. Okey, jawapan dia adalah helai. Mana ada pasang kertas? Okey, nombor 8. Sekaki. Jangan yakin salah. Takut salah nanti. Tak ada salah ni cikgu. Nak dekat pukul 9 lah. Macam mana ni? Kak kiri sisi. Sampai pukul 10. Okey, jawapan dia adalah sekaki payung. Untuk payung kita dah cakap banyak kali, payung kita gunakan penjodoh bilangan kaki walaupun payung tak ada kaki. Okey, nombor 9.
Sebuah sebiji sebentuk seekor. Seekor kok ada ekor ni? Macam ekor ni biru ni. Sebuah Macam ekor yang biru ni nampak. biji. Saya jawab apa? Okey, jawapannya adalah sebuah buku. Ada juga yang jawab ekor. Ada juga yang jawab ekor. Kena bersirat cikgu. Bukan, itu bukan ekor, itu penanda buku. Nampak ni. Bookmark, orang panggil sebagai bookmark. Okey. Nombor 10. Nasib baik para Sophia betul lah. Cikgu jangan kena dengan saya lagi. Nasib baik saya Awak ke betul salah tau. tadi tu? Tak. Oh. Siapa ni? Tak tahu. Sebatang ke? Sebatang tu. Sebuah, sebatang, sekeping, sebiji. Sebatang. Saya dah pernah jawab. Nampak macam sekeping. Ping untuk tu. Ya ke? Sebatang. Sebatang. Okey, sebatang pen. Tak ada orang guna sebiji pen Okey, nombor 11. Ni. Seuntas rantai emas. Betul ke salah? Cikgu. Tadi kita macam tak ada bincang je ni. Cikgu. Cikgu ambil rantai isteri cikgu kan. Lepas tu cikgu angkat gambar. Mana ada? Ni Google banyak ni. Google. Kat Google awak type je rantai emas. Keluar macam gambar dia. Betul ke salah? Kita tengok. Apa? Jawapan dia adalah betul. Penjodoh bilangan untuk rantai emas adalah seutas. Utas. Nombor 12. Saya dah cakap tadi benda yang tajam apa dia? Betul ke salah? Kenapa salah tu? Siapa tahu? Sebab Kalau pisau. Sebelah. Sebab pisau. Sebelah pisau? Sebab anak. Kalau pisau kita guna penjodoh bilangan bilah. Gunting pun kita guna bilah. Kapak pun kita guna bilah. Bilah. Sebab dia tajam. Okey, nombor 13. Bilah masa. Untuk kayu. Betul ke salah? Tapi kayu ni macam ada tajam-tajam. Betul ke salah tu? Salah. Nampak kayu macam ada tajam-tajam ni. Ni cikgu hari cakap bilah tu untuk benda tajam. Kali cikgu kasi. Dan pisau. Okey. Jawapan dia adalah salah. Kayu kita guna batang kayu. Walaupun kayu tu ada benda-benda yang tajam ataupun keadaan kayu tu dia tajam, tapi kita tak boleh guna bilah kayu. Okey, soalan nombor 14. Sebuah sungai yang jernih airnya. Jernih ke? Nampak coklat je. Saya salah. Macam air Milo.
Biasa kalau pergi sungai, air kopi, air Milo. Tak tahu lah. Dia tak baca. Yes, nasib baik betul salah. Kita tak guna sebuah, kita panggil sebagai apa? Siapa tahu? Sepatang. Ya, sebatang sungai sebab dia panjang. Mana ada sungai pendek? Okey. Nombor 15 yang terakhir sekali. Seorang lembu ternakan sedang meragut rumput di padang. Salah. Ya ke Oh, salah? haiwan cikgu. Boleh jadi lembu tu nama orang? Salah. 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 Kalau ada orang Mat Wasin tu cikgu. Manusia ke? Apa seorang merepek kami? Mana dah tahu lembu tu nama orang? Sebab tu dia letak gambar lembu. Ada Dia punya. Okey, ini baru boleh tepuk. Seekor lembu. Barulah betul, jangan guna seorang lembu. Oh, lembu bukan orang, lembu apa dia? Lembu. Haiwan. Haiwan. Lembu Binatang. haiwan bukannya orang. Okey, kita tengok siapa dapat persen yang tinggi. Yang pertama dia kata sini Akila Farzana, kedua Eliza, yang ketiga Dalili. Yang belakang nak suruh. Okey, kita tengok Akila dapat semua betul lah Akila ni. Oi. Akila dapat semua betul. Eliza dapat 93. Dalili 93. Annabelle pun 93. Tengok ada lagi tak markah lain yang tinggi-tinggi? Tak ada. Okey. Okey, Saya kita dapat. tamatkan. Okey, macam biasa nak kena buat apa lepas ni? Semua orang tahu dah. Hantar Ah. dekat Google Form. Ya, hantar Ambil dekat gambar, Google hantar dekat Form. Gambar buku ya, bukan gambar. Bukan Tapi tak gambar. Apa punya muka? Bukan. Kali ni bukan gambar tu. Rose Blackpink, bukan gambar Lisa. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih, Cik. Bye. Terima kasih. Bye, Cikgu. Okay, bye. Bye. Bye.